Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan Nazim Masjid Taqwa Taman Tun Datuk Ismail yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Akidah Ahli Iman, yang mana kita sampai pada muka surat 21 tuan-tuan dan puan, iaitu menerangkan tentang mukjizat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Wa ayyadahum bil mu'jizatil khawariq lil 'adati ad-dalati 'ala sidqihim. Mu'allif berkata Allah Subhanahu wa taala telah memperkasa, ayyadahum ni memperkasa mereka, iaitu para rasul, bil mu'jizati, dengan beberapa mukjizat, al khawariq lil 'adati, yang mencari-cari adat, ad-dalati 'ala sidqihim, yang dapat menjadi bukti kebenaran mereka sebagai rasul. Maksud dia apa? Iaitu pertama kena kenal itu apa yang dimaksud dengan mukjizat. Mukjizat ini adalah perkara yang mencari adat. Mukjizat tak tahu makna dia lagi, ustaz dah sebut lah mencari adat tu, apa pula tu? Faham. Mencari adat ini adalah perkara yang melanggar kebiasaan. Maksud dia, kita manusia biasanya jalan ada graviti. Ini adat. Kalau bahasa saintis hari ini dipanggil dengan physics law of physics, gravity. Contoh dia. Tapi itu hakikatnya bukan perbahasan logik, kerana logik itu benda yang ada di dalam akal kita yang tidak mungkin dicanggah. Contoh dia 1 + 1 mesti 2. Gravity adalah adat, fizik yang bersifat adat. Dalam arti Allah jadikan manusia ini akan berjalan seperti biasa, tidak boleh terbang. So umpama tiba-tiba ada yang boleh floating tanpa diterangkan secara adat, secara fizik, tu tak boleh di-explain, ini kita panggil perkara yang mencari adat. Jadi jangan kita jadi ta'assub. Bila tengok perkara yang mencari adat, kita kata ini adalah dusta. Kerana Allah SWT memang menjadikan ada perkara yang mencari adat. Contoh mudah dia, api. Api kena kertas mesti terbakar, mesti. Ya ke mesti, ustaz? Belum tentu. Bukti dia, Nabi Ibrahim AS masuk dalam api tak terbakar. Kita manusia ada dekat sini, tak boleh naik atas langit. Kalau naik atas langit kena pakai alat tersebut. Kalau tidak, matilah kita. Buktinya Nabi Muhammad SAW tak ada pun zaman tu, boleh je naik Isra wal Mi'raj. Jangan kerana keta'asuban kita kata mustahil terjadi, itu dalam mimpi sahaja. Jadi golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata mukjizat Isra dan Mi'raj itu hanya dalam mimpi. Rasul tidak betul-betul naik, kerana tak mungkin survive. Siapa kata? Kalau Allah nak jadikan, jadilah ia. Kerana itu hukum adat. Jadi mukjizat ini perkara yang mencari-cari adat. Miracle ni adalah perkara mencari adat, dalam erti dia melanggar perkara yang biasanya terjadi. Ni makan ubat sihat, adatnya sihat, tapi belum tentu sihat. How do you explain? Sebab badan dia macam tu. Final pun kadang-kadang ada orang makan banyak ubat pun tak ada efek. Contoh dia,
Kerana itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Taala, dia yang jadikan. Badan kena tusuk tak berdarah. Biasanya tusuk sikit memang akan berdarah, kebal. Boleh terjadi kalau Allah nak jadikan, jadilah dia. Ini perkara mencari adat. Jadi para anbiya itu diberi apa? Diberi iaitu anugerah perkara yang mencari adat, dinamakan mukjizat bagi para nabi. Kerana apa? Syarat mukjizat adalah dia perkara yang mencari adat dan diberikan kepada para nabi untuk membuktikan dakwa kenabian. Dan yang ketiga, dia tidak mampu dikalahkan oleh musuh. Beza dengan sihir. Menurut sebagian pendapat, sihir bukan perkara mencari adat kerana benda tersebut adalah perkara yang bersifat halusinasi atau penipuan semata-mata. Ada yang kata dia perkara mencari adat, akan tetapi berlaku bagi seseorang dengan cara yang boleh diusahakan. Macam-macamlah definisi ulama. Benda tu tidak pasti yang jelas. Cuma kisah Nabi Musa alaihissalam, apabila tongkat dilempar jadi ular. Tongkat dilempar jadi ular. Kan? Jadi tukang sihir ni datang bawa tongkat dia jadi ular. Lalu Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya pun jadi ular, memakan ular-ular yang ada, tongkat-tongkat yang lain tadi. Menunjukkan mukjizat Nabi tidak dikalahkan dengan sihir atau selainnya. Tapi tak ada tahdiah. Jadi yang tahdi itu, yang menantang tu kalah. Dia tak boleh menang melawan mukjizat tersebut. Maksudnya mukjizat yang menang. Ini syaratnya. Oleh sebab itu, salah satu mukjizat yang paling agung adalah mukjizat yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim mukjizat, betul. Pertama sekali, dia ini kalau orang yang faham bahasa Arab, macam saya belajar bahasa Arab, so kita ada ilmu nama dia balaghah. Balaghah ni sastra Arab. Susah ilmu tu. Sebab kita bukan orang Arab. Yang namanya orang putih contohnya nak belajar bahasa Melayu, sastra Melayu, susah dia nak belajar. Sebab apa? Sebab bukan bahasa dia. Jadi kita ni bukan orang Arab ni, belajar balaghah ni memang susah. Tapi kena belajarlah. Kerana itu syarat nak lulus tu kena menguasai ilmu balaghah. Kenapa ilmu ni sangat penting? Kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau kita tak tahu ilmu balaghah, macam mana kita nak nampak sisi mukjizat Al-Quran? Mukjizat Al-Quran tu mukjizat. Macam kita nak nampak sisi mukjizat dia? Kita tak nampak sebab kita buta sastra. Apabila kita belajar sastra, baru kita tahu qimah ketinggian bahasa Al-Quran, bahasa Allah SWT. Yang maksud dia, bagaimana kalam Allah SWT itu diturunkan kepada makhluk. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, terbukti sampai hari ini, walaupun dengan kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang, mana-mana sastrawan, Arab ataupun bukan, yang bersatu atau bersendirian. Maksud bersatu tu beramai-ramai atau bersendirian, mampu menandingi Al-Quranul Karim. Maka ini jelas menunjukkan bahawa kesahihan kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kekal sampai hari ini. Dan sampai bila-bilalah, sampai hari kiamat. Masih kekal. Bukti dia tak ada orang boleh menandinginya. Kan nanti ada orang kata, Ustaz, yang namanya mukjizat, perkara yang mencari adat dan yang membawanya itu mendakwa kenabian dan tidak dapat dilawan. Itu kan syarat mukjizat. Betul. So umpama hari ini, Ustaz, tiba-tiba datang Dajjal. Dajjal ini terkenal nantinya dia akan datang dengan perkara-perkara yang miraculous. Yang miracle. Contoh dia matahari di sebelah kanan dia, tangan kanan dia. Macam tu.
Jadi ibarat dia, ada orang tengok ni, orang percayalah itu. Apa dia kata? Sebab apa? Dia bawa benda yang miraculous, yang macam mukjizat, yang mencari adat. Lalu ustaz, macam tu dia mukjizat, kalau dia mengaku jadi Nabi, adalah Nabi lagi? Jawapannya tidak. Kenapa? Dia tidak boleh menandingi Al-Quranul Karim. Dia tidak dapat mendatang perkara yang sama, paling tidak yang sama dengan Al-Quranul Karim, tidak mampu. Kerana mukjizat Al-Quranul Karim sampai hari kiamat. Sampailah Allah takdirkan untuk mengangkat Al-Quranul Karim dan terjadilah kiamat. Ini dia tuan-tuan. Berarti bukan hanya jangan kita tengok perkara mencari adat, nanti ada tukang sulap David Copperfield contoh dia. David Copperfield dia zaman saya kecil dulu. Waktu Darjah 2 kalau tak salah, 1992 datang kat PWTC. Kalau tak salah dah. Saya ingat lagi dia cerita tu sampai dia boleh naik motor terbang lah. Tak ada tali. Dia kata tak ada tali, tak tahulah. Waduh, pernah hilang tiba-tiba muncul kat sini lah. Boleh buat magic macam-macam. Yang kita tengok tu, ini bukan tipu sulap mata ni, tak. Ini betul-betul dia punya perkara mencari adat lah. Akhirnya orang ingat dia tu betul. Padahal perkara tersebut mungkin jadi sihir, mungkin saja menjadi istidraj seperti Dajjal tadi. So kita jangan terkejut. Itu bukan tanda. Tanda bahawa dia itu seorang Nabi ataupun lainnya. Tidak. Kalau dia itu zahirnya membawa kepada fasad, kepada keburukan, kepada perkara yang hina, maka kita sebut itu istidraj. Jadi kita tak perlu heran dengan miraculous ni. Kerana apa? Bagi kita bila benda tu datang dari orang yang tidak soleh, kita anggap itu sebagai istidraj. Perkara yang mencari adat yang berlaku pada dirinya untuk menjauhkan diri dia jauh lagi daripada Allah SWT. Semakin sesat dan semakin sesat. Itu istidraj. Kalau ia berlaku kepada seorang hamba yang soleh, dia ni baik, solat 5 waktu, dihormati, dia tidak menghina orang lain, dia ini seorang yang sangat baiklah. Sifat terpuji. Kita tahu soleh, ibadah, tapi tegas dalam hukum hakam. Misalan dia tuan-tuan, misalan dia. Lalu dia bukan mencari kekayaan semata-mata. Dan berlaku padanya perkara mencari adat. Contoh dia, orang semua jalan tengah hujan basah kuyup, dia jalan sekejap pergi masjid tak basah. Misalan dia, tengok-tengok tak basah. Macam mana orang pakai baju begini kalau kena hujan basah kuyup lah. Tiba-tiba dia jalan-jalan sampai tak basah sama sekali. Ini namanya perkara yang mencari adat, berlaku kepada hamba yang soleh. Berarti dipanggil sebagai karamah. Karamah. Karamah itu benar ada. Kena iman bahawa wujudnya karamah. Kena iman. Kerana apa? Kerana karamah ini salah satu perkara mencari adat yang Allah berikan kepada selain Nabi. Dia takkan mengaku kenabian. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau dia mengaku sebagai Nabi, maka dia Nabi lah, dipanggil mukjizat. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi Nabi. Kalau ada orang mengaku Nabi membawa perkara mencari adat, maka dia jadi istidraj. Tapi kalau orang tersebut dia ini soleh, baik, dia tak ngaku jadi Nabi, tiba-tiba ada perkara yang mencari adat, kita panggil karamah. Karamah ada. Bukti dia salah satu perkara yang jelas, iaitu dalam Sahih Bukhari, kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berada di Madinah ketika terjadi Fathul Masyriq, pembukaan di Parsi, pembukaan negara penyebaran Islam di Parsi. Ketika perkara tersebut, ada bala tentera nama dia Sariyah. Sariyah ni salah satu jeneral lah. Tengah berperang, dia tak sedar ada musuh nak naik dari belakang tu, nak serang dari belakang belah sana. Ada gunung. Ada gunung nak jalan belah sana. Kalau dia naik ke atas gunung tu, Islam akan menang jihad tersebut, peperangan tersebut. Maka Sariyah tak tahu, dia tengah di bawah tu, tengah berperang kat bawah. Sekali Sayyidina Umar bin Khattab yang ada di Madinah
terbuka kasyafnya, melihat apa yang terjadi di Parsi. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun menjerit, Al-Jabal, Al-Jabal, ya Sariyah, Al-Jabal. Dia panggil Jabal tu gunung lah. Sariyah, gunung tu. Dia dekat Madinah. Zaman tak ada telefon, tak ada SAT, satellite pun tak ada. Tak ada Google, tak ada Skype, tak ada Zoom, tak ada apa benda. Suara Sayyidina Umar sampai ke Parsi, jauh tu. Madinah sampai ke Parsi, didengari oleh Sariyah. Sariyah lihat, ternyata Sayyidina Umar panggil dia untuk naik atas gunung. Maka dia pun naik atas gunung tersebut dengan bala tenteranya, dan dia pun memenangi peperangan tersebut. Ini adalah asar yang sahih di dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau kita menafikan perkara tersebut, kita menafikan perkara yang sahih. Sahih Bukhari, sebab itu karamah ni betul ada. Jadi jangan macam hari ni ada dakyah, ni sikit-sikit cerita benda pelik-pelik, itulah inilah. Bukan macam tu. Kita kena bezakan karamah. Karamah cerita pelik tapi betul. Ni nak kata macam mana? Karamah. Tapi ustaz, macam mana karamah yang berlaku dekat para wali yang lain? Saya duk dengar wali Songo macam ni lah, wali tu macam ni lah. Perkara tersebut pertama sekali yang kita kena tahu, orang tersebut tu orang soleh ke tidak soleh? Dia membawa kebaikan atau tidak membawa kebaikan? Itu kita kena tahu dulu pertama. Yang kedua, dia mengaku Nabi ke tak mengaku Nabi? Tak, dia orang yang soleh, akidah dia benar. Berarti kalau perkara mencari adat tadi, apakah dia merubah hukum hakam atau tidak? Tidak, dia tambah kuat syariat dia. Maka perkara tersebut mungkin terjadi kepada fulan tersebut. Kita kata mungkin terjadi. Dalam erti kalau kita percaya betul terjadi, tak salah. Tapi kalau kita ingkar benda itu terjadi, tak salah juga. Wajib ke kita ingkar? Tak wajib. Wajib ke kita percaya? Tak wajib. Kerana itu jawaz, harus terjadi. Itu pun tidak menjadi penyebab kita ni menghalalkan yang haram, tidak menjadi penyebab untuk meninggalkan yang wajib. Tak ada masalah. Kalau justru dengan mengetahui karamah pada fulan tersebut menambahkan semangat kita dalam ibadah, baiklah kot. Contoh dia, bila seseorang dulu membaca kisah bagaimana salah seorang ulama nama dia Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti, dia dikenali memiliki karamah yang tidak dimiliki oleh orang zaman dia. Apa karamah dia? Dia ini memiliki kitab yang lebih banyak yang ia karang daripada umur dia. Jadi jumlah kitab yang dia karang ni tuan-tuan dan puan-puan, lebih banyak daripada umur dia. Bayangkan tu. Ini bukan setakat kita buat tesis 270 muka surat. Tesis PhD 270 muka surat kita dah tepuk dada dah. Tesis aku hebat. Ini jelas benar. Tak jadi tesis, lulus. Dan macam-macam. Ini tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ulama dulu kalau karang kitab, Imam Suyuti ni lebih dari 500 kitab. Lebih dari 500 kitab. Ada kitab tu jumlah dia adalah 10 jilid. Ada kitab tu 17 jilid. Berjilid-jilid. Satu judul tu 17 jilid, 10 jilid. Kita ni di Imam Suyuti ni bukannya 500 jilid, 500 judul. Judul tu semua. Sampai hari ni diorang keluarkan Mausu'ah tu, ensiklopedia Imam Suyuti tu, yang baru terbit tu banyak ni. Jalan gambar tu saya tengok tu ada 50 kot. Panjang tapi tak dapat terbit kerana mahal sangat biaya dia. Contoh dia. Itu mimbabil karamah, salah satu karamah dia. So boleh tak kita menafikan? Tak nak percaya tak pun. Tapi kalau nak percaya tak ada masalah. Dia tidak merugikan apa pun sama sekali. Tapi kalau dia menjadi penyebab menambah semangat dalam beribadah bersyariah, maka kita buat, kita ikut. Ad-dalati ala sidqihim, untuk menunjukkan bahawa mereka para nabi dalam kes mukjizat ini adalah benar. Ibarat dia macam inilah. Apa bukti ya Musa engkau seorang nabi?
Musa, apa bukti kau seorang Nabi? Musa pun jawablah. Okey. Contoh dia. Sekarang begini. Cerita sebenarnya begini. Ya Musa, kau kan seorang Nabi. Kalau kau betul Nabi, kami dahaga, bawalah air. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang. Maka Musa pun ketuk tanah tu dengan tongkat dia, keluar air. Kita lapar, turun makanan. Kan contoh dia. Nak selamat, belah lautan. Semua orang nampak, semua umat dia nampak. Itu pun mereka ada yang tidak beriman dengan Nabi Musa alaihi salam. Sampai macam tu tuan-tuan. Kerana apa? Kerana manusia, terutamanya Bani Israel di zaman Nabi Musa, yang nama Bani Israel macam tu lah perangai Bani Israel tu. Kisah dia macam tu. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, hadir wal hadirat, hafizakumullah. Al-qawarik lil adati ad-dalati ala sidqihim. Wa 'asamahum min ad-dunubi. Allah juga telah memaksumkan atau menjaga mereka minad dunubi, daripada segala dosa. Jadi para anbiya ini maksum. Maksum ni maksudnya apa? Terjaga dalam erti mereka tidak akan berbuat minad dunubi, daripada dosa, kibariha wa sighariha, dosa sama ada besar ataupun kecil. Dosa besar tak, dosa kecil tidak. Az-zahirati wal batinati, sama ada yang zahir atau batin. Zahir, batin di dalam hati. Tak. Qabla nubuati wa ba'daha ala sahihi minal aqwali. Sebelum kenabian, sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi, menurut kaul yang sahih dari beberapa kaul. Maksud dia ulama khilaf lah. Jadi ada yang kata sebelum Nabi dia mungkin buat dosa, setelah jadi Nabi tak buat. Tapi yang sahih tidak. Para Nabi dan Rasul mereka terjaga sebelum menjadi Nabi, setelah menjadi Nabi tidak akan berbuat dosa. Ini. Lalu Ustaz, macam mana yang kita dengar baginda sallallahu alaihi wasallam, contoh dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Kan? Itu ayat Quran tu benar sampai kepada kita. Abasa tu maksud dia Rasul ditegur. Abasa, kau buat benda yang sia-sia. Wa Tawalla, dan berpaling. An ja'ahul a'ma, apabila datang kepada engkau, kepadanya iaitu Nabi Muhammad SAW, a'ma, orang yang buta. Siapa dia? Iaitu Ibnu Ummil Maktum. Ibnu Ummil Maktum ni siapa? Dia ini Bilal kedua. Jadi di Masjid Nabawi ini ada Bilal bin Rabah, yang kedua muazzin, orang yang bagi azan tu. Satu Bilal, yang kedua namanya Ibnu Ummil Maktum. So dia ni suara dia sedap, tapi dia buta. Kisah dia buta. Jadi satu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama golongan kufar Quraisy kalau tak salah, beberapa pembesar Arab. Lebih kurang macam itulah. Beberapa pembesar Arab pada waktu itu berusaha untuk memastikan mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misi dia misi agama, misi dia misi agama. Jadi untuk membawa mereka kepada keimanan, sedang melayan pembesar-pembesar ni. Tiba-tiba datang Ibnu Ummil Maktum, dia minta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan sedikit daripada ayat Al-Quran. Dia rindu nak dengar ayat Al-Quran. Tapi baginda SAW waktu tu kerana fokus dengan mereka ni, pembesar-pembesar ni, maka abasa wa tawalla, dia pun berpaling daripada a'ma tadi, daripada orang yang buta tadi, menghadap kepada pemimpin-pemimpin tadi. Allah SWT pun turunkan ayat tersebut, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini. Lalu apabila dilihat, sebenarnya ayat tersebut bukan nak mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah menderhaka kepada Allah, berdosa, melakukan dosa besar atau dosa kecil. Tidak, dia maksum. Tapi kejadian tersebut sebagai litashri'. Maksud litashri' itu apa? Sebagai
pensyariatan. Dia sebagai bahagian daripada pensyariatan untuk menunjukkan bahawa kita sebagai umat ini, walaupun ada orang yang buta sekalipun, kita tidak boleh memandang rendah, menganggap pembesar ini lebih besar daripada orang yang buta tadi. Bahawa mereka ini semua adalah sama, harus dipukul rata. Bagi Rasulullah SAW ditegur oleh Allah SWT, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kisah dia. Jadi kita bukan nak kata baginda SAW berbuat dosa, tidak. Dia itu maksum, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Ada yang kata, ustaz, dia harus berbuat dosa kecil yang tidak menjatuhkan derajatnya, seperti yang diberikan oleh Imam Tabari. Jadi Imam Tabari ada pendapat seperti itu. Tapi itu bukan pendapat yang mu'tamad. Mu'tamad ni pendapat yang dipegar oleh majoriti ulama. Pasti itu pendapat yang minoriti. Kita tak salahkan dia kerana dia mentafsirkan ayat wastaghfir lidzambik. Wastaghfir, dan mohonlah ampun, istighfar, mohonlah ampun atas dosamu. Berarti nak menunjukkan bahawa ya Muhammad, engkau ada dosa, maka istighfarlah. Berarti nak tunjukkan ada dosa. Padahal ulama yang Imam Tabari kata seperti itu, tapi ulama yang datang setelahnya menilai ayat tersebut itu bukan menunjukkan adanya dosa, tapi justru ayat itu untuk untuk hasu itu adalah untuk mengajak umat Islam yang lain. Kalau baginda SAW yang hakikatnya maksum sendiri pun beristighfar kepada Allah, mengapa kita yang bukan maksum ini dan banyak dosa masih malas untuk meminta ampun, meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan maksum. Wa minal ghaflati wasyughli bi ghairillahi ta'ala, dan juga mereka ini maksum daripada lalai dan menyibukkan diri pada perkara selain Allah SWT. Jadi Nabi ini tidak akan berbuat perkara yang lalai, yang menyibukkan diri pada selain Allah, sibuk dengan benda-benda yang bersifat duniawi, tidak. Wa min mailil qulubi li syai'in min zukhrufid dunya, mereka juga terjaga daripada hatinya condong pada sesuatu yang bersifat perhiasan dunia. Jadi mereka diselamatkan, dijaga oleh Allah SWT untuk tidak hatinya condong pada sesuatu perkara yang bersifat perhiasan dunia. Ini dia. Jadi mereka memang hatinya sentiasa berzikir dan khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun. Sebab itu para nabi ini, nanti kita akan bahas sifat harus nabi, harus bagi nabi dan rasul itu tidur. Tapi tidurnya adalah tidur mata, bukan tidur hati. Hatinya tetap terbuka, hatinya tetap terjaga, tapi matanya yang tidur lelak. Mata sahaja, bukan hati. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa min kulli jahlin jaliyin aw khafiyyin, dan dari segala, dijaga daripada segala kejahilan, sama ada yang jelas ataupun yang sama. Maksud kejahilan ini benda yang tidak diketahui lah, nampak macam orang yang jahil, diselamatkan, dijaga, sama ada yang jelas ataupun sama. Wa minal kadibi atau kizbi, dan daripada berdusta, wal khiyanati, dan berkhianat. Dusta ini berarti menipu, berarti bukan sidik, lawan daripada sifat sidik. Wal khiyanati, lawan kepada sifat amanah. Wattiba'il batili, dan mengikuti perkara yang batil. Wal ghishi, dan menipu. Ghishi ini adalah melakukan suatu penipuan. Penipuan kita panggil. Ini iaitu lalu wal kitmani syai'in, dan menyembunyikan sesuatu minal wahyi, daripada wahyu. Jadi dia dapat wahyu. Wahyu ini telah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk, tapi dia tak nak sampaikan kepada makhluk. Ini nama dia adalah kitman, iaitu menyembunyikan. Kitmani syai'in minal wahyi, menyembunyikan sesuatu daripada wahyu. Al-ma'murina, yang diperintah, mereka ini diperintah bitablighihi, untuk disampaikan ia
kepada yang lain, kepada umat. Jadi mereka tidak akan berbuat seperti itu. Wa syartur risalati adzukuratu. Adapun syarat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala adalah pertama lelaki. Jadi para nabi dan rasul ini syarat dia lelaki. Nanti kalau ada yang perjuangan wanita, dia kata ini patriarki. Bukan macam tu. Kerana apa? Kerana nabi dan rasul ini, rasul ni dia kena ada jalan untuk diakses. Accessible. Kita boleh akses dia, boleh jumpa dia untuk dapatkan wahyu tersebut, untuk dapatkan perintah tersebut. Kalau dia perempuan mungkin agak terbatas, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Agak terbatas. Dia ini juga berada di kekuasaan suami dia. Kalau suami dia tak bagi dia keluar, dia dah tak boleh keluar. Macam mana dia nak sampaikan risalah? Sebab itu Allah SWT juga berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijala, iaitu surah Yusuf ayat 109, dan tiadalah kami mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan orang-orang lelaki. Menunjukkan bahawa para rasul ini adalah di kalangan lelaki. Itu of course kita tidak menolak bahawa ada di kalangan perempuan yang mana mereka memiliki derajat lebih tinggi daripada banyak lelaki. Kenapa tidak? Misalnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di zaman para sahabat, dia ini salah seorang macam mufti. Aisyah radhiyallahu anha ni, jadi sahabat nak tahu hukum hakam, tanya Aisyah, ya Aisyah, hukum hakam ni macam mana? Aku hidup dengan baginda sallallahu alaihi wasallam begini. Kan? Dia bagi hukum, ni najis, ni tak najis, ini macam ni, ini macam ni. Itu Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita kenal Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Maryam, Mary. Kenapa Maryam, Sayyidina Maryam ni? Dia ini solehah, sangat-sangat solehah daripada keluarga Imran. Di suatu saat bila Jibril datang bertemu dia dan memberi khabar bahawa dia akan hamil, macam mana dia tak pernah disentuh mana-mana lelaki sama sekali, tapi boleh pula hamil pada waktu itu. Maka Allah SWT menganugerahkan dia beberapa karamah, seperti mendapat makanan waktu musim sejuk, makanan musim panas. Waktu musim panas dapat makanan musim sejuk. Tak pernah keluar, tak pernah apa, duduk dalam bilik je. Ini ketinggian ketakwaan Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Belum lagi iaitu para awliya, misalnya dia, kita tahu Rabi'atul Adawiyah dan juga lain-lain kisah bagaimana kesalehan mereka. Kehebatan ulama perempuan ini boleh kita rujuk. Ada salah seorang profesor dari India, dia sekarang duduk di UK. Dia mengarang kitab 52 jilid 52 jilid ensiklopedia perempuan yang ahli hadis. 52 jadi perempuan sahaja dari awal zaman baginda sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat, sahibah kita panggil, sampailah ni, sampai dia tulis, dia masih hidup lagi. 52 jilid tebal. Ini contohnya. Jadi ini menunjukkan bahawa perempuan juga hebat-hebat. Wa kamalul aqli, dan syarat risalah lagi, iaitu memiliki akal yang sempurna. Memiliki akal yang sempurna berarti bukan orang yang Down syndrome misalnya, bukan orang yang memiliki safah, itu lemah akalnya, tidak. Wa zaka'u, dan kecerdikan. Wal fitnatu, dan pandai. Fitnatu bukan fitnah, kena bezakan pok dengan tak. Kalau fitnah tu, fitnah sana. Itu maksudnya. Kalau fitnah, fitnah berarti pandai. Sebab itu menurut guru saya lah, Fadilatul Ustaz Almarhum Ustaz Wan Saghir Almarhum, Khazanah Fataniyah. So dia cakap kat saya bahawa dulu orang kalau tulis patani tulis Arab, dia Jawi, dia pakai tak terbuka. So fatani tu macam fatan tu banyak fitnah. Lalu kerana itu Syekh Wan Daud Al-Fatani kalau tak salah, dia yang merubah daripada fatani menjadi fatani, pakai tok. Itu tujuan dia apa?
Tafaul dengan erti bijaksana. Orang Patani al-fatani. Fatanah. Cerdik, pandai. Itu maksud dia. Ni ulama dulu nama tu penting. Jadi tak bagi nama sembarangan. Dia fikir apa tujuan dia bagi nama. Sebagai doa ke, kan? Atau diberi nama ulama kerana tafaul supaya dia dapat tiru ulama tersebut. Ini gitu dia tuan-tuan. Jadi nama tu sangat penting. Nama. Okey. Wa quwwatur ra'yi, dan memiliki analisa yang rasional yang kuat. Wa syarafun nasabi, dan dia memiliki nasab yang mulia. Maksud nasab yang mulia, dia bukan daripada anak zina misalnya dan lain-lain, kerana perkara tersebut akan menjatuhkan maruah dia. Akan jatuhkan maruahnya. Sedangkan dia menjadi seorang rasul, bagaimana orang nak hormat dia bila maruah dia telah jatuh? Wassalamatu mimma yunafiru kal fadhadati wa wasfil aba'i bizina, dan juga selamat dari perkara yang akan menyebabkan orang lain lari daripadanya, jauh daripadanya. Kal fadhadati, seperti bersifat keji. Wa wasfil aba'i bizina, dan keturunan zina. Wal barasi, dan penyakit kusta. Wal judami, dan leprosy. Wal jununi, dan gila. Wal ighma'it tawili, dan pengsan yang lama. Kerana apa? Perkara-perkara ini menyebabkan orang akan jauh daripada dia, tak nak dekat dengan dia. Sebab itu mereka terjaga dari perkara-perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kalau ada leprosy, ada kusta, macam mana kita nak dekat dengan dia? Takut kita kena. Sebab itu yang terkenal, kalau kita dengar cerita Nabi Ayub alaihi salam, kononnya ada penyakit leprosy kan, kulit dia dan lain-lain. Hakikatnya tidak ada dalam Al-Quran secara jelas menerangkan penyakit tersebut. Yang ada dalam Al-Quran, dia merasakan sakit yang sangat. Maka ulama kata yang benar penyakit tersebut adalah antara kulit dengan daging, ada kat dalam. Jadi orang kat luar ni kita tak nampak pun ada leprosy ke kusta ke, tak ada. Kita tak nampak. Sebab apa? Sebab dia nampak macam orang biasa. Nabi Yaqub yang katanya dia buta, hakikatnya dia tak buta. Tapi Allah tutupkan hijab antara matanya dengan akalnya, dengan otaknya. Ada hijab. Sehingga kan orang lain tengok dia macam biasa, tak nampak buta. Tapi dia tak nampak sebab Allah tutup, Allah hijabkan tersebut. Jadi orang lain tak lari daripada dia, kerana tak anggap dia tu buta. Tapi dia memang tak nampak kerana Allah hijabkan. Itu maksud dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ada pun cerita yang lebih-lebih tu, kebanyakannya disebut oleh Imam Sanusi rahimahullah adalah termasuk cerita-cerita Israiliyat yang kadang-kadang ditokok tambah di dalam kitab-kitab tafsir. Oleh sebab itu dalam akidah, kalau ada kisah Nabi yang menjatuhkan derajat kenabian seperti perkara-perkara ini, maka kisah itu kita tolak atau ditakwil sesuai dengan yang sepatutnya. Wa mimma yukhillu bil muru'ati, dan termasuk lagi mereka termasuk dari perkara yang diselamatkan adalah perkara yang menjatuhkan maruah mereka, seperti khirafid daniyati, pekerjaan yang keji, kal hijamati, seperti membekam, au yukhillu bi hikmatil bi'sati, atau daripada perkara yang merosakkan hikmah pengutusan rasul, kal ama, seperti buta, ala sahihi, menurut pendapat yang sahih, wasamami, dan diselamatkan daripada pekak, wal bakami, dan bisu. Jadi para nabi dan rasul tidak bersifat-sifat ini, kerana kalau mereka bersifat dengan sifat-sifat ini, maka ini akan menunjukkan bahawa maruah mereka itu telah jatuh, menunjukkan bahawa mereka ini bukanlah nabi yang dapat diambil wahyu tersebut. Jadi mereka diselamatkan. Kal hijamati, bekam juga ustaz, kerana bekam ini bagi mereka kalau bekerja sebagai pembekam akan melazimi najis. Mereka nabi kalau banyak najis, orang tak nak dekat nanti. Itu dia tidak seperti itu. Bukan berarti haram kita membekam, bukan. Nabi berbekam, tapi bukan menjadi tukang bekam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pengajian kita sampai sini saja, iaitu muka surat 23. Pada bulan hadapan kita akan sambung pada perbahasan sifat wajib bagi para rasul.
Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.